Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد الحمد لله. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat meneruskan perkongsian ilmu dan insya-Allah kita telah lalui pada pertemuan lepas tentang babul amri bi muhafazati ala sunnati wa adabiha, yaitu bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab yang ke-17 daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Babu wujul inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaqulu man du'a ila dhalika wa amara bil ma'ruf wa umira bil ma'ruf wa nuhiya 'anil munkar. Yaitu bab yang baru ini adalah bab kewajiban tunduk kepada hukum Allah SWT, dan apa yang perlu diucapkan oleh orang yang diseru kepada hukum Allah dan diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan dilarang daripada kemungkaran. Baik. Pada bab ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, pengarang meletakkan satu bab, iaitu kewajipan. Ya, disebut sini wujub, ya. Bab wujubi al-inqiyad, iaitu bab kewajipan untuk tunduk, patuh, taat kepada apa? Li hukmillah ta'ala, kepada ketetapan hukum oleh Allah SWT. Dan apa yang kita ni sebagai hamba dia perlu ambil respon atau tindakan daripada apa yang kita dengar tentang hukum Allah tersebut. Dan apakah respon kita apabila kita diseru untuk mengajak manusia kepada kebaikan, dan menyeru apabila kita diseru, apabila kita diperintahkan untuk mencegah kemungkaran. Baik. Jadi kewajipan ini pengarang mulakan dalam kitab dia dengan firman Allah SWT. Saya nak mengajak kita semua lihat pada surah An-Nisa ayat yang ke-65. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa adalah surah yang keempat, ayat yang ke-65, iaitu muka surat 88. Saya ulang, surah An-Nisa adalah surah yang ke-4,
ayat yang ke-65, muka surat 88. Baik. So berkaitan ayat ini berkaitan tentang kewajipan macam mana kita nak tunduk, ya, bagaimana kita ni perlu lakukanlah sebagai hamba Tuhan dan umat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. So Allah SWT berfirman, fala wa rabbik. Ni kita tengok ayat pertama ni, Allah kata apa dia? Demi Tuhan engkau Muhammad. Ya. So Allah bersumpah dekat sini, ya. Allah kata la yu'minun, mereka tidak dianggap beriman. Ini tuan-tuan, ini berkaitan dengan ketaatan kepada Allah ini, ya. Tunduk kepada perintah Allah itu, tunduk kepada perintah Rasul itu adalah satu kewajipan yang Allah kaitkan dengan keimanan, ya. Sehingga Allah kata apa dia? Tidak beriman, ya, daripada umat engkau ini, hatta yuhakkimuka, sehingga, ya, engkau putuskan kepada mereka sesuatu yang engkau putuskan kepada mereka fi ma syajara bainahum, terhadap sesuatu, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Sebaik kita tengok dekat sini. So dekat sini kita kena faham, dekat sini pemutus hukum kepada kita menetapkan sesuatu perkara dalam urusan agama, sama ada, ya, pada sudut akidah, sama ada pada sudut ibadah, sama ada pada sudut muamalah. So kita semua akan kadang-kadang ada terdapatnya apa dia, pandangan-pandangan yang berbeza, pandangan-pandangan kita sendiri, mungkin pandangan orang lain yang kita ambil. Tapi apa yang Allah tegaskan kat sini ialah bila Nabi SAW putuskan sesuatu, tetapkan sesuatu, ini A, macam kita katalah dalam kita punya, biasa dalam kita punya soalan objektif, ya, kita ada satu soalan, kemudian kita ada persoalan dalam diri kita, kemudian kita ada jawapan A apa, B apa, C apa, D apa. Adakah kita bebas memilih mana-mana satu? Ya, tidak. Adakah bila kita jawab A pun betul, B pun betul, C pun betul, D pun betul? Jawapannya mesti tidak. Jadi jawapannya mesti betul, tepat dan betul, iaitu bila Allah kata dekat sini, bila Allah Nabi putuskan sesuatu, tetapkan sesuatu, ya, apa yang perlu ada dalam diri kita, Allah kata, ya, yuhakimu fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Ya. Jadi tak sepatutnya bagi orang beriman itu, dan Allah nafikan keimanan apabila Allah mengatakan sini sepatutnya orang beriman itu dia tidak dianggap beriman kalau dia bercanggah dengan apa yang Nabi kata tersebut, mereka tak nak percaya. Tetapi kalau dia orang beriman, ya, apa yang Nabi telah putuskan, Nabi telah tetapkan, maka dia akan tak ada kesempitan dalam hati dia untuk menerima perkara tersebut, apa saja yang datang daripada baginda Rasulullah SAW, sama ada daripada sudut Al-Quran ataupun daripada sumber hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini sepatutnya, dan Allah menganggap kalau kita menyelisihi perkara tersebut tidak dianggap sebagai beriman, ya. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima apa yang Rasulullah SAW telah tetapkan, ya, dengan lapang dada. So seluruhnya, tak ada tak ada. Bila Nabi dah tetapkan sesuatu, ya, ini antara perkara kewajipan yang kita perlu fahami. Bila Nabi dah putuskan sesuatu, begitu juga saya nak ajak kita lihat
di dalam Al-Quran Karim daripada suratul Ahzab. Suratul Ahzab adalah surah yang ke-33. Suratul Ahzab surah yang ke-33 ayat yang ke-36, muka surat 423. Saya ulang sekali lagi. Surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat yang ke-36, muka surat 423. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin," tak sepatutnya bagi seseorang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, tak sepatutnya, kata Allah, idza qadallahu rasuluhu amran, apabila Allah dah putuskan sesuatu, dah tetapkan sesuatu, Rasul dah tetapkan sesuatu, tak sepatutnya seorang beriman itu, lelaki ataupun perempuan, an yakun lahumul khiyarah min amrihim, mengambil pilihan yang lain dalam urusan agama mereka. Sama kita sebut tadi pada sudut akidah, Allah dah tetapkan sebegini, ya, Nabi dah tetapkan sebegini, tak sepatutnya kita mengambil pilihan yang lain, ya. Cuma tinggal lagi bila nas tu datang, dan ayat wahyu tu ada, Al-Quran tu ada, ya, hadis tu ada, ya, sahabat pun mengamalkannya. Kalau mungkin sahabat berbeza-beza dalam amalan, maka kita pun, itu tak ada masalah, itu pada sudut pemahaman setiap pandangan, ya, itu isu lain. Terus tapi sekarang dekat sini dah ada. So dekat sini, penting dekat sini dalam urusan agama ni, pertamanya adalah sumber wahyu. Saya nak ingatkan kepada kita, untuk saya dan kita semua, kita kena sedar dan kita perlu tahu bahawa Islam agama wahyu. Islam inilah perbezaan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain yang ada dalam atas muka bumi ini, ya. So sumber kita adalah sumber wahyu. Apabila wahyu dah katakan sesuatu, sama dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan bila disebut pasal As-Sunnah itulah wahyu, Allah SWT firman dalam ayat yang lain, dalam surah An-Najm ayat 3 ayat 4, Allah kata, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak mengatakan sesuatu itu dengan hawa nafsu dia, bahkan apa yang disampaikannya adalah daripada sesuatu yang diwahyukan kepada baginda SAW, ya. Jadi keduanya sama, ada Al-Quran maupun As-Sunnah, keduanya adalah sumber daripada wahyu Allah SWT. Jadi di sini dalam ayat ini Allah SWT kata, untuk kita sebagai seorang beriman, tak sepatutnya bila Allah dah tetapkan sesuatu, Rasul dah tetapkan sesuatu, kita mengambil pilihan yang lain. Ini satu prinsip yang Allah ingatkan kepada kita, ya. Jadi kemudian Allah kata apa? "Wa may ya'sillahu wa rasulah," apabila Allah dan Rasulnya dah tetapkan sesuatu, sesiapa yang menyelisih, ya'si, asa ni arti dia apa dia? Asalnya maksiat, menentang. Sesiapa yang menentang keputusan Allah, sesiapa yang menentang keputusan Rasul, ya, Allah kata apa dia? Faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi setiap keimanan kita, tuan-tuan, setiap amalan kita, kita tanyakan, ya, kita perlu tanya kepada diri kita, dari mana kita dapat sumber tersebut? Adakah bersumber wahyu atau tidak? Sesuatu amalan yang kita lakukan, satu amalan yang kita kerjakan, adakah dia bersumber wahyu atau tidak? Kenapa ini semua diperlukan? Ya, satu, Allah sebut dalam ayat ni, sesiapa yang menyelisih Rasul, ya. Kita tengok sekejap. Allah sebut juga di dalam surah
Kalau Allah dah tetapkan satu disesat. Ya, kita tengok dekat sini. Saya nak ajak kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah tegaskan dalam ayat ini, muka surat 97, surah An-Nisa, surah yang keempat, muka surat 97. So Allah SWT kata, wa man yushaqiqir rasul, sesiapa yang menyelisih Rasul, ya, dia punya apa yang dia buat tu berbeza dengan Rasul buat. So sebab itu kita kena tanya, ini daripada siapa ya? Apa yang diyakini itu berbeza daripada apa yang Rasul yakin. Apa akan berlaku? Allah kata, min ba'di ma tabayyanal huda, setelah dia jelas kepada dia petunjuk Rasul tersebut. Rasul buat macam ni, Rasul beriman begini. Ya, dalam hidup kita ni ada dua, tuan-tuan, ya. Sama ada kita meyakini atau kita mengamali perkara tersebut. Dalam amal tu ada dua sudut amal, sama ada sudut ibadah ataupun muamalah. Ibadah yang kita ibadah untuk Allah, muamalah antara kita dengan manusia lain. Saya bawa contoh, ya, untuk kita faham. Ibadah kita tahulah, kita buat tu untuk Allah SWT. Muamalah tu kita berhubung antara satu sama lain. Contoh berniaga, ya, ini semua dipanggil sebagai muamalah. So dalam hal muamalah, boleh tak kita kata, kita kena faham, dalam hal muamalah, asal segala sesuatu dalam fiqh, para ulama telah kumpulkan dengan istiqra', membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka dapati bahawa segala sesuatu yang Allah jadikan ni semuanya halal untuk kita. So sesiapa nak kata, saya bawa contoh lah, kan, meja ni nak makan boleh tak? Asalnya boleh. Sesiapa nak kata tak boleh makan meja haram, ya, dia mesti bawakan sumber wahyu mengatakan ianya haram. Ya, tak boleh simply kita kata oh ini haram. Tak boleh. Sebab ini adalah tuduhan dusta terhadap Allah SWT. Kecuali kita buktikan, oh tak boleh makan sebab kalau kamu makan ia akan memberikan kemudaratan. Allah SWT kata jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ya, so alasan tu kena ada, kenapa boleh, kenapa tak boleh. So ini di antara perkara dalam hal muamalah. Begitu juga dalam ibadah. Boleh tak kita suka-suka? Okey. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke China, antara mereka dalam solat Jumaat mereka, sebelum nak solat Jumaat, mereka akan ambil 3 batang colok. Benda ni dah jadi adat. So kalau kita pergi ke sana, kita tengok sebelum nak solat Jumaat, dia ambil 3 batang colok, ketuk-ketuk tu. Ya, adakah itu dinamakan ibadat? Mesti seseorang lakukan sesuatu dengan cara untuk menyembah Allah SWT dengan sesuatu, mesti ada tujuan dia untuk ibadah. Jadi kalau ibadah itu tidak ada sumber daripada wahyu, pernahkah bagi Nabi SAW melakukan sebegitu rupa? Maka kita tidak akan lakukan. Sebab itu keputusan dalam hal-hal sebegini rupa kena sumber daripada Allah dan Rasul. Akibatnya, sebab itu kita kata kat sini, kita tengok kembali, wa man yushaqiqir rasul, sesiapa yang menyelisih Rasul, berbeza, apa yang dia buat tu berbeza dengan Rasul, min ba'di ma tabayyanal huda, setelah jelas petunjuk Rasul itu. Ni Rasul buat sebegini, Rasul angkat tangan begini ketika takbiratul ihram, contohnya lah, kan, Nabi SAW angkat takbiratul ihram macam mana? Dalam hadis riwayat ceritakan bahawa Nabi angkat untuk takbiratul ihram separas bahu, ya, separas bahu. Dalam riwayat lain menceritakan bahawa separas telinga. Dalam riwayat lain antara bahu dan telinga. Ya. So dia nak buat atas macam ni. Tuan-tuan, benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Allahu Akbar. Adakah ini berbeza dengan petunjuk Rasul? So Allah sebut dekat sini,
Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana huda. Sesiapa yang berbeza, menyelisih, bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW bagi tahu, ajarkan, tunjukkan, katakan, setelah jelas petunjuk Rasul sebut, telah jelas daripada Nabi SAW, Nabi angkat sebegitu rupa. Nabi menghadapkan tapak tangannya ke arah kiblat. Ya, itu dalam riwayat-riwayat semua menceritakan bagaimana, sebab amalan ini begitu banyak Nabi lakukan, bermula daripada perintah Isra Mi'raj tersebut sehinggalah kewafatan Rasulullah SAW. Dan tak pernah lagi dalam riwayat menceritakan bahawa Nabi angkat tangan melebihi daripada telinga. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahawa mengangkat tangan ketika takbir, ya, melebihi telinga itu adalah satu yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Tapi dia nak juga, sebab dia dah biasa. Itu menyelisih Rasul. So itu antara satu amalan yang biasa kita lihat dalam masyarakat. Ya, saya buat contoh juga ni dalam hal solat lah. Sebab kita bincang kat sebelum ni tentang, ya, saya sebut tentang sunnah dan adab. Kata Imam Ibn Hibban ada berapa dalam solat? Sunnah dan adab dalam solat ada 500. Ya, 500. Ya, ada terdapat 500 sunnah dan adab dalam solat. Contoh seseorang dia pegang Nabi SAW ketika rukuk, Nabi pegang apa? Nabi genggam apa? Nabi genggam lutut. Dia pegang betis. Tuan-tuan pernah tengok orang solat pegang betis? Ya? Kita tanya kenapa buat tu? Satu persoalan. Sebab itu kita ingatkan sama-sama, ya, sesuatu yang kita nak amalkan, biarlah kita ada sumbernya daripada wahyu. Supaya kita tahu bila adanya sumber daripada wahyu, itulah sesuatu amalan, perbuatan yang Allah akan redha. Dan kalau kita menyelisihi perbuatan Rasul tadi, apa kesannya? Dan kalau kita menyelisihi kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat yang ceritakan kepada kita macam mana Nabi beramal, bagaimana Nabi berakidah. Sebab itu ini satu perkara yang sangat penting, sebab terdapat ancaman daripada Allah SWT untuk mana-mana manusia yang menyelisihi Allah, perintah Allah dan Rasulnya, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Allah kata lagi, kita tengok kat sini, wa tabi' ghairi sabilil mu'minin. Siapa ni sabilil mu'minin ni? Siapa? Ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesiapa yang mengikuti selain daripada amalan sahabat, fahaman sahabat, keimanan para sahabat, bagaimana? Allah kata apa dia? Nuwallihi ma tawalla. Allah SWT akan biarkan di dalam kesesatan dia. Allah akan biarkan dia di dalam kesesatan dia. Allah akan bagi kekuasaan kepada dia. Dia suka, dia semangat untuk lakukan perkara yang, atau beriman dengan suatu perkara yang menyelisih Allah dan Rasul. So Allah akan biarkan dia. Itu bermaksud apa dia? Allah tidak akan berikan dia hidayah. So, tapi dengan syarat Allah sebut dalam ayat ini, setelah jelaslah petunjuk Rasul tu. So sebab itu, untuk sebagai pendakwah atau kita semua pendakwah terkhususnya, dia akan sampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW, ya, mengamalkan sesuatu perkara, beriman dengan satu perkara, dan bagaimana Rasulullah menghukumkan sesuatu perkara. Semua itu perlu kepada sumber wahyu. Dan kalau kita menyelisihinya, akibatnya Allah akan biarkan kita dalam kesesatan. Dan bukan sekadar itu, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dekat sini tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, ya, antara perkara yang sangat saya nak tegaskan sama-sama. Begitu juga dalam beberapa perkara yang mungkin saya nak kongsikan dekat sini. Dalam hal halal haram, mengatakan ini halal, mengatakan itu haram. Ya, saya nak ajak kita pertama buka dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, pada ayat yang ke-33, muka surat 154. Ini tentang halal haram.
Ya. Saya ulang sekali lagi, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-33, muka surat 154. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithm wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. So Allah kata, katakanlah oleh engkau Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahish, sesungguhnya Tuhan aku telah mengharamkan. Ini masalah halal haram, ya. Perhatikan, Allah telah mengharamkan. Apa yang Allah haramkan? Al-fawahish, ya, perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, sama ada perbuatan yang keji tersebut, sama ada zahir yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal ithim, dan juga Allah mengharamkan perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haqq, dan melampau. Allah juga mengharamkan perbuatan yang melampau daripada batasannya tanpa hak. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil sultana, dan Allah juga haramkan mensyirikkan Allah yang Allah tak datangkan bukti. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan juga Allah mengharamkan perkara kamu katakan terhadap Allah, ya, Allah haramkan kamu katakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentang dia. Baik, bila bicara tentang Allah, ini berkaitan dengan agama Allah, keimanan, ibadat, halal haram. Jangan katakan sesuatu sebab perkara inilah sesuatu yang Allah haramkan. So kalau kita nak kata, okey, ini halal, kenapa halal? Ya, sebab kita tahu segala sesuatu asalnya, segala sesuatu untuk dimakan, untuk dipakai, bab muamalah asalnya halal. Boleh tak kahwin dengan adik-beradik? Adik-beradik boleh tak? Saudara sedaging boleh atau tidak? Asalnya boleh. Asal itu bab muamalah, ya. Kemudian datang syariat bagi Nabi SAW, tak boleh. Sebab ketaatan kita kepada Rasul, maka kita kata tak boleh. Ya, asalnya boleh sebab berlaku di zaman Nabi Adam AS. Asalnya boleh. Itu bab muamalah. Kita nak makan segala makan, makanlah, tak ada masalah. Kamu nak kata tak boleh, kena bawakan sumber wahyu. Ya. So kalau kita tengok tertib ni tuan-tuan, ayat ini para ulama membahaslah. Setahu kita, kefahaman kita, dosa yang paling besar apa dia? Syirik, betul. Inna syirka la zulmun azim, kata Luqman Al-Hakim. Ya. So Allah sebut dalam surah Luqman tersebut, Luqman kata, dan Nabi SAW juga mengiyakan, menyetujui perkara yang paling besar dosa dia adalah syirik. Tetapi para ulama mengatakan, menurut ayat ini, perkara yang paling besar dosa dia di sisi Allah adalah kamu mengatakan terhadap Allah satu yang kamu tak ada ilmu tentang dia. Pertama, ayat ini menceritakan, kata para ulama, dosa daripada yang kecil kepada yang terbesar. Kenapa mereka katakan macam tu? Baik, mungkin pada kita sebab kita biasa dengar syirik itu adalah dosa yang paling besar, kan? Dan tiba-tiba kenapa pula ulama kata ada dosa lagi besar daripada syirik? Sedangkan kalau kita tengok syirik, ya, ayat ini Allah kata apa? Perkara yang Allah haramkan, wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dan lebih daripada itu adalah wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Lebih besar dosa kamu katakan terhadap Allah berbanding dengan syirik. Kenapa? Okey, baik, kalau seseorang itu melakukan kesyirikan, itu apa kesan dia daripada lakukan kesyirikan tersebut?
Apa kesan dia? Seorang tu syirik one to one, dia dengan Allah. Tapi kalau saya menipu, mengatakan terhadap Allah, saya akan mempengaruhi bukan diri saya saja, saya akan mempengaruhi lebih ramai dari itu. Jadi mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentang dia, lebih besar dosa dia berbanding dengan syirik. Contoh, saya ajak tuan-tuan pergi minta dekat kubur, berdoa dekat kubur, ya wahai penghuni kubur, tolonglah aku, mintalah dekat Allah, tolonglah aku. Kita jadikan dia sebagai wasilah dan sebagainya. Ya, adakah itu dibolehkan? Kita kata, ya, kalau menurut Al-Quran Al-Karim, kita semua berikrar, kita kata apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Berdoa itu ibadah, hanya kepada engkau kami beribadah. Berdoa itu meminta pertolongan, dan kita kata hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi kalau kita jadikan penghuni kubur tersebut untuk kita minta pertolongan, ya, ini amat, saya mengajak minta dekat ni kubur ni. Kalau aku pergi je, kita pergi sini, semalam aku miskin, hari aku pergi minta dekat dia, besok tu aku kaya. Contohlah, ini sebagai contoh saja. Adakah perkara itu dibolehkan? Ya. So meminta kepada selain Allah SWT itu bermaksud kita beribadah kepada selain Allah SWT. Itu termasuk dosa besar, syirik one to one. Tapi bila saya mengajak manusia kepada itu lebih besar dosa dia. Ya, saya nak ajak kita lihat di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, tentang halal haram, masih berkaitan dengan halal haram. Ayat yang ke-116, Al-Quran yang sama, muka surat 280. Saya ulang, ya, surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-116, muka surat 280. So Allah kata, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib. Janganlah kamu katakan dengan lidah kamu sesuatu pembohongan terhadap Allah. Apa dia? Hadza halal wa hadza haram. Ini halal dan ini haram. Jangan, itu pembohongan. Allah tak kata, kamu kata Allah kata. Ya. So itu di antara bentuk-bentuk kita katakan ni perkara yang Allah haramkan. Mengatakan sesuatu yang Allah tak kata, Nabi tak kata. Sebab tu kalau berdusta atas nama Nabi SAW bahkan besar lagi kan. Nabi kata apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Rasulullah SAW, ya, Nabi kata sesiapa yang berdusta atas nama aku, Nabi tak kata. Dia kata Nabi kata, Nabi buat macam ni, Nabi buat begini, Nabi kata macam ni, Nabi halalkan begini, Nabi haramkan begini. Nabi tak kata, tapi dia kata Nabi kata. So Nabi kata apa? Sesiapa yang berdusta atas nama aku, mengatakan dengan sengaja, mengatakan sesuatu yang aku tak katakan, mengatakan sesuatu yang aku tak buat. Ya, kita kata ini sunnah Nabi. Banyak orang sebut macam ni. Ini satu bentuk kerisauan yang perlu kita risau. Ya, sebelum kita nak katakan, fikir dahulu, betul ke? Cek dahulu, pastikan dahulu. Sebab segala apa yang kita katakan akan dipertanggungjawabkan. Allah SWT kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu katakan, jangan kamu ikut, jangan kamu buat sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentang dia. Inas sama' wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, akal fikiran kamu, kullu ulaik, semuanya itu kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban, semua akan ditanya, semua akan dipersoalkan. So apa yang perlu kita buat?
sediakan jawapan. Jadi sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita nak buat beriman, sebelum kita nak beramal, sebelum kita nak menentukan, nak katakan ini halal atau itu haram, ya, perlu kita dapatkan sumber daripada wahyu untuk katakan perkara tersebut. Baik, so dekat sini, ya, kita tak boleh simply kata ini halal atau ini haram, ya. Jadi itu di antara perkara. Dan pengarang rahimahullah taala bawa kita satu hadis, satu ayat Al-Quran kepada surah An-Nur. Surah An-Nur adalah surah yang ke-24 tentang hukum Allah dan hukum Rasul. Pada ayat yang ke-51 Al-Quran yang sama, muka surat 356. Saya ulang. Surah An-Nur ayat yang ke-51, surah yang ke-24, muka surat 356. Baik, Allah SWT berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Baik, Allah SWT berfirman, innama kana qaulal mu'minin, ya, sungguhnya perkataan orang beriman itu idza du'u ila Allah wa rasulih, apa diseru dia, apabila diajak dia, ya, kepada Allah dan Rasul. Untuk apa diseru dia? Liyahkuma bainahum, untuk membuat keputusan di antara mereka. Ini halal, itu haram. Tengok apa Allah kata, apa Rasul kata. Seru manusia kepada perkara ini. Mereka tak ada perkataan lain melainkan mereka akan katakan apa dia? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa keputusan daripada Allah, apa keputusan Rasul, kami dengar, kami taat. Oh, Nabi buat macam ni, okey. Oh, Allah kata macam ni, okey. Ya, sebagaimana kita sebut ayat sebelum-sebelum ini, iaitu dalam surah An-Nisa tadi, tak ada kesempitan dekat hati dia untuk terima, untuk mengatakan okey, no problem. Dia takkan ada, oh Allah kata macam ni. Tapi kan masalah, ada tapi, ini akan menimbulkan masalah pada diri dia, masalah keimanan dia, masalah keyakinan dia kepada kata-kata Allah dan Rasul. Ya, so seorang beriman takkan lakukan itu. Bila dia dapat tahu, oh Allah kata macam ni, Nabi kata macam ni, habis, sami'na wa ata'na. Ya, kemudian Allah kata apa lagi? Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berjaya. Tuan-tuan, inilah yang kita usahakan. Kita nak jadi orang berjaya, kita ambil keputusan segalanya daripada Allah dan Rasul. Dan apabila kita dah tahu dia datang daripada Allah dan Rasul, maka kita terima tanpa berbelah bagi lagi. Dan Allah kata lagi, wa may yuti'illah wa rasulah, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, apa kesan dia? Wa yakhshallah wa yattaqi, dan dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah SWT. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang yang berjaya. Ya, jadi dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Nabi SAW ini yang kita bacakan tadi, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah, ya, pengarang mengatakan tadi wajib kita kembali balik pada tajuk bab dia, apa dia? Wajib kita tunduk. Babu wujubil inqiyad. Dalam bab dia letak tajuk kewajipan untuk tunduk li hukmillahi ta'ala. Wajib tunduk kepada hukum ketetapan Allah SWT. Saya sebut tadi, sama ada pada sudut akidah, ini Allah yang kata, ini Nabi yang kata.
atau ibadah. Ini Nabi ajar kita buat macam ni, Nabi ajar kita buat begini, Nabi tunjukkan kita begini, ya. Dan tentang halal haram dalam muamalah, ya. Bila Allah telah tetapkan sesuatu, tak sepatutnya dalam diri kita untuk tidak terima. Akan tetapi bila kita diseru kata-kata ni Allah kata, kita kata sebagai seorang beriman, kita akan kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tuan-tuan, ya, dalam Allah SWT ceritakan kepada kita tentang satu kelompok manusia dipanggil sebagai Yahudi, ya. Kita tahu, ya, yang dipanggil sebagai Yahudi, apabila diserukan kepada dia, kepada Allah dan Rasul, apakah mereka akan kata? Mereka akan kata sami'na wa asayna, kami dengar apa yang Allah kata, kami dengar apa yang Rasul kata, tapi kami engkari, kami tak terima. Ini di antara perkara, ya, yang kita kena menyelisihilah sebagai seorang beriman. Sebab tu pengarang mengatakan wajib untuk kita, kewajipan untuk kita lah tunduk, ya. Tunduk iaitu macam kita kata dia sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya. Dan terdapat ancaman kalau kita menyelisihi, ya. Dan terdapat berita gembira untuk orang yang mentaati. Ini satu perkara yang penting untuk kita lihat dalam diri kita, tuan-tuan. Setiap perkara yang kita usahakan dalam kehidupan kita, dalam sama ada akidah, ibadah atau muamalah, inilah Islam, ya. Saya dah terangkan tadi bahawa Islam agama wahyu, ya. So segala perkara kalau kita nak menetapkan sesuatu, sama ada sudut akidah, sama ada sudut ibadah ataupun muamalah tentang halal dan haram, mestilah dibuktikan dengan sumber wahyu. Islam bukan akalan-akalan manusia. Oh, saya rasa macam ni, saya rasa macam ni. Islam bukan agama ikutan. Oh, orang buat kita buat, orang cakap kita cakap. Islam adalah agama wahyu. Jadi dekat sini insya-Allah, ya, bila kita diseru, bila kita dengar, so yang poin yang terakhir daripada bab ini, bila kita diajak kepada Allah dan Rasul, ni Nabi buat, oh macam ni ya, dah dibuktikan kepada kita, maka untuk kita tanpa apa orang cakap basi-basi lagi lah, tanpa ada kesempitan dalam hati, dan kita akan terima sepenuhnya tanpa ada sebarang kesempitan dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam, ya. So terdapat dalam hadis juga, nanti insya-Allah kita akan jumpa bulan depan untuk baca tentang hadis yang panjang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa soalan? Tuan-tuan, ada apa nak tanya? Tuan-tuan, sekali lagi mungkin saya selalu sebut, kalau dalam kuliah, kalau kita tak ada soalan, ada dua sebab. Sebab pertama, kita faham dan jelas apa yang disampaikan, ya. Sebab tu kita tahu okey, semua clear, jelas. Yang kedua, sebab langsung tak faham apa yang disampaikan, jadi tak tahu apa benda nak disoal. Dan saya harap tuan-tuan ada dekat yang pertama insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.